Maka akhirnya Sayyidina Jibril alaihi salam telah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca 5 ayat yang terawal. Lalu Sayyidina Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada baginda Nabi sewaktu baginda Nabi berada di Gua Hira, iaitulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kalau ikut zahir riwayat yang disebut di sini, baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kalau ikut riwayat hadis yang ketiga ini, telah diturunkan 3 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Namun setelah kita meneliti hadis-hadis riwayat yang lain yang juga ada antaranya dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, maka tahulah kita bahawa sebenarnya ayat yang turun kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira bukanlah 3 ayat yang pertama, sebaliknya adalah 5 ayat yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan kalau kita meneliti tentang ayat ini adalah ayat yang meminta supaya kita membaca. Dimulakan dengan Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maknanya bacalah dengan keberkatan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maknanya ayat yang pertama ini meminta kita supaya membaca, tetapi hendaklah kita membaca dengan memulakan terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sinilah kata para ulama datang tuntutan supaya apa saja perbuatan yang baik, yang bagus, yang penting dalam Islam, maka hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka kata para ulama, ayat pertama ini sebenarnya meminta supaya dalam kita membaca, kita mendahulukan terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ini bertepatan dengan hadis yang sering kita dengar daripada bibir-bibir mulia para ulama kita sewaktu mereka menghuraikan kenyataan para ulama yang biasanya akan memulakan kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama kita biasanya akan mendatangkan hadis yang berbunyi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Dalam sebahagian riwayat abtar dan sebahagian riwayat ajzam, yang memberi erti semua perkara penting yang tidak didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah terputus ekornya, gugur anggotanya. Digambarkan bahawa seakan-akan amalan kita itu seperti seekor binatang, dan binatang itu aqta', terpotong ekornya, ataupun ajzam, ditimpa penyakit kusta sehingga gugur bahagian tertentu daripada tubuh badannya. Dan ini semuanya adalah satu kinayah daripada baginda Nabi, satu kiasan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa perbuatan penting walaupun bagus di sisi syarak, tetapi kalau tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kurang daripada kesempurnaan. Walaupun mungkin sempurna, mungkin diterima oleh Allah, tetapi tidak mendapat kesempurnaan. Seumpama seekor binatang yang ekornya terputus, ya, kita boleh makan dagingnya, kita masih lagi boleh makan daging-daging yang lain, tetapi ada unsur yang penting daripada binatang itu, iaitu ekornya, tidak dapat untuk kita makan kerana sudah terputus. Maka begitulah amalan yang baik sekalipun, kalau tidak didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu walaupun diterima oleh Allah, walaupun bagus, walaupun menerima pahala contohnya, tetapi ianya seumpama seekor binatang yang hebat, dagingnya sedap dimakan, tetapi ada bahagian tidak dapat dimakan kerana sudah terputus. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat ini menggesa kita dalam melakukan perbuatan, dikhususkan di sini, iaitu bacalah.
Kamu bacalah mana-mana kitab sekalipun, dan nak menuntut ilmu macam mana sekalipun, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan ini bertepatan dengan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta', dan sebagai riwayat ajzam, dan sebagai riwayat abtar yang bermaksud qalilul barakah, kurang keberkatannya. Jadi sebab itu dalam Islam kita tidak hanya ingin melakukan satu perbuatan supaya perbuatan itu wujud semata-mata, tetapi antara perkara yang kita diminta untuk memastikan agar ia berlaku adalah keberkatan. Kita boleh makan, insya-Allah kenyang, tetapi kita nak ada keberkatan. Kita boleh menghasilkan karya, boleh mengajar, orang dapat ilmu, tetapi kita nakkan ada keberkatan. Macam mana untuk memperoleh keberkatan? Iaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagai contoh, tadi saya sempat membaca tulisan Al-Imam Al-Ghazali daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ketika beliau membicarakan tentang adab ketika makan, beliau menyatakan kita disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita makan. Bahkan kata beliau, kalau setiap kali suapan kita sebut Bismillah, suapan kedua lagi kan Bismillah, suapan ketiga seterusnya pun kita sebut Bismillah, dan berterusan sampai habis kita makan, setiap kali kita nak menyuap kita menyebut Bismillah, maka itu adalah satu perkara yang bagus, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dengan maksud supaya dalam apa perbuatan pun, walaupun kita mungkin boleh melakukan perbuatan itu dengan bagus, tetapi tetap kita menyertakan nama Allah Azza wa Jal. Moga-moga barakah menyebut nama Allah itu mengiringi amalan yang kita lakukan.